Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi bin Satimin, dan pada kali ini saya akan membentangkan berkaitan metodologi penyelidikan dakwah yang bertajuk Cabaran Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Oke, topik pertama yang akan saya bentangkan pada kali ini ialah berkaitan tentang pengenalan. Oke, di sini ada 4 poin. Yang pertama ialah definisi ahli sunnah wal jamaah, yang kedua ialah prinsip, dan yang ketiga ciri-ciri akhlak mereka, dan yang terakhir cabaran ahli sunnah wal jamaah. Oke, yang pertama ialah definisi. Ahli ini didefinisikan sebagai sebuah anggota pertubuhan, persatuan atau golongan menurut Kamus Dewan Bahasa 1993. Manakala sunnah ialah ulama hadis mengatakan apa saja yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala jamaah ialah satu kumpulan yang besar, yaitu satu kumpulan manusia yang bersepakat dalam mentaati pemerintah dan mengikuti jalan yang lurus. Oke, seterusnya ialah prinsip. Prinsip ahli sunnah wal jamaah ialah mereka menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, bukannya makhluk. Dan mereka juga meyakini bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh sesiapapun dalam kehidupan manusia. Seterusnya ialah ciri-ciri. Mereka juga menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan atau tauladan. Dan mereka menghukum berpandukan sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir ialah cabaran. Cabaran yang mereka hadapi ialah munculnya ajaran-ajaran sesat dan aliran pemikiran barat modern. Oke, topik yang seterusnya ialah permasalahan. Yang pertama ialah kemunculan pemikiran barat. Yang kedua ialah kurang kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat. Dan yang ketiga tercetusnya perdebatan disebabkan berbeza pahaman dan anutan. Dan yang terakhir ialah tidak ada fatwa atau enactment yang secara jelas menyatakan pegangan rasmi akidah negara Malaysia. Oke, yang seterusnya ialah objektif dan persoalan. Oke, objektif yang saya dapat dalam tajuk saya ini ialah yang pertama, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh ahli sunnah wal jamaah dalam menyebarkan Islam di Malaysia. Yang kedua ialah mengkaji puncak kekeliruan yang dihadapi masyarakat dalam memahami pemikiran barat yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir ialah mengkaji kesadaran masyarakat berkaitan tentang pemikiran barat yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Oke, yang seterusnya ialah persoalan. Yang pertama ialah bagaimanakah cabaran yang dihadapi oleh ahli sunnah wal jamaah dalam menyebarkan Islam di Malaysia. Oke, yang kedua ialah apakah puncak kekeliruan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami pemikiran barat atau pahaman-pahaman baru yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir ialah sejauh manakah kesadaran atau pengetahuan masyarakat berkaitan tentang pemikiran baru dan pemikiran barat yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oke, yang seterusnya ialah metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Untuk reka bentuk kajian ini saya menggunakan reka bentuk kualitatif. Dan yang kedua ialah kaedah pengumpulan data. Oke, untuk kaedah pengumpulan data ini saya menggunakan analisis dokumen dan temu bual. Dan yang terakhir ialah prosedur analisis data. Dan untuk prosedur analisis data ini saya menggunakan deduktif dan deskriptif. Yang seterusnya adalah kajian lepas. Oke, menurut Zacharias Tapa 2014, Islam ini menitik beratkan berkaitan tentang akidah seseorang ataupun pegangan seorang yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Oke, yang kedua ialah menurut Engku Ahmad, Engku Alwi 2010, pahaman baru yang muncul yang berkaitan dengan Islam dan pemikiran barat merupakan satu cabaran bagi ahli sunnah wal jamaah dalam menyebarkan Islam. Dan yang ketiga ialah Abdul Hamid Yunus. Menurut beliau, satu gambaran awal identity atau satu kumpulan majority dalam kalangan umat Islam dari pelbagai bidang keilmuan. Dan yang seterusnya ialah Abdul Rahman Al-Sa'di 2007. Menurut beliau, cabaran yang dihadapi oleh ahli sunnah wal jamaah sama ada dalam bentuk dalaman maupun luaran yang menyentuh aspek pemikiran dan penghayatan akidah. Dan yang kelima ialah menurut Izzat Ajrai
Jamsari, timbul permasalahan tidak ada fatwa atau enakmen secara jelas yang menyatakan pegangan rasmi negara dalam akidah. Oke, yang seterusnya ialah menurut Muhammad Usman Al-Muhammadi 2011, beliau mengatakan umat Islam di Malaysia ini begitu konsisten dan seragam dalam pemakaian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah secara tidak langsung menyumbang kestabilan politik, masyarakat dan perpaduan ummah. Yang seterusnya ialah menurut Wan Zahidi Wante 2014, menurut beliau pemakaian akidah aliran Asy'ariyah ataupun Asy'ari di Malaysia juga dapat dilihat melalui pendekatan pendidikan sama ada secara formal ataupun tidak formal. Dan seterusnya ialah menurut Abdul Hadi Awang 2008, umat Islam di Malaysia ini dicabar lagi dengan penularan pahaman Syiah di dalam masyarakat yang menyebabkan perpecahan dan kecelaruan. Dan yang seterusnya ialah Nur Aida Mahmud 2016, menurut beliau polemik antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan-golongan pahaman yang lain menjadi suatu isu dalam karya-karya ilmiah ulama terdahulu. Dan yang terakhir ialah menurut Engku Ahmad Fazil 2018, kekeliruan yang sering digunakan adalah dengan menyatakan manusia dilahirkan dengan kebebasan hingga mendorong masyarakat supaya memikirkan mengapa mereka perlu dihambakan dengan peraturan agama. Oke, seterusnya ialah kesimpulan yang saya dapat dalam tajuk saya ini. Seperti yang kita tahu di negara kita ini, khususnya Malaysia, turun-temurun mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau lebih khususnya aliran Asy'ariyah. Karena ini jelas dapat dilihat dalam pengamalan, pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang yang lebih cenderung kepada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan keadaan umat Islam di negara kita ini telah selesa beramal secara tradisi, dan ini boleh menyebabkan berlaku keresahan dan perpecahan apabila timbul pahaman lain ataupun aliran lain yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, dalam hal ini usaha untuk kita mempertabatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah yang pertama, kita haruslah memainkan peranan penting agar ajaran ini suci dan tidak berlaku penyelewengan. Oke, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga merupakan akidah suci dan murni yang telah disusun bersumberkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oke, oleh itu pendekatan yang sewajarnya ialah pengamalan konsep wasatiyah perlu diperkasahkan dan diamalkan untuk menangani sebarang masalah ataupun cabaran yang dihadapi pada masa akan datang. Sekian itu saja pembentangan saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.